Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, insya-Allah hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita. Masih lagi bab 6 di akhir-akhir bab 6 iaitu kita akan mengira isi padu bentuk 3 dimensi. Di mana dalam topik ini kamu perlu merujuk pada buku teks untuk buku teks di muka surat 110. Okey, jadi mula daripada 110 tu kita akan teruskan sampai selesai bab tersebut. Jadi insya-Allah kita akan follow ataupun kita akan ikut step by step dan pastikan kamu rujuk buku teks jangan rujuk buku lain, buku teks sebab kita semua pakai buku teks. Okey, jadi boleh ambil buku teks dan buka muka surat 110. Okey, baik murid-murid, kita tengok dalam buku teks tu muka surat 110 di mana kita akan tengok isi padu bentuk 3 dimensi Ni isi padu bentuk 3 dimensi di mana dalam topik ni kita kena menerbitkan rumus isi padu prisma, silinder dan seterusnya lah bentuk-bentuk yang ada dalam 3 dimensi tersebut. Okey, untuk yang pertama ni kita akan menerbitkan rumus ke semua. Dalam buku teks tu dia bagi secara detail lah macam mana kita nak dapatkan sesuatu rumus tu. Tapi saya telah ambil sebagai ringkasannya sebab dalam exam nanti pun benda rumus ni akan diberi secara terus kepada kamu. Tidak ada inilah kamu kena kira sendiri, tak perlu hafal dan sebagainya. Jadi untuk permulaan ni saya lebih fokus kepada rumus yang telah disediakan dalam topik tersebut dan kamu kena faham macam mana nak gunakan rumus tersebut saja. Okey, yang pertama rumus ni di sini kita akan tengok dulu apa itu yang dikatakan isi padu sebelum kita tengok rumus. Isi padu suatu bentuk geometri 3 dimensi ialah ukuran ruang yang memenuhi geometri 3 dimensi tersebut. Contohnya silinder. Kita isi air dalam silinder tu, okey, penuhkan air tersebut dalam silinder tu, maka dinamakan isi padu lah, penuh silinder tu. Kalau luas tu baru ni kita hanya kira permukaan di luar saja. Tapi hari ni kita nak tengok dia punya isi padu, di mana isi padu ni dia mungkin dalam bentuk mm meter persegi, cm meter persegi dan meter persegi, sentimeter persegi pun lah. Okey, jadi ini yang kita akan tengok dia punya isi padu yang ada dalam sesuatu bentuk geometri 3 dimensi. Okey, yang pertama kamu tengok di sini di mana dia kata tapak tu maksudnya di bahagian bawah tu bawah dia punya bentuk tu. Ni bentuk kuboid. Kuboid ni dia kerata rentas dia di tengah pun sama. Tapak dengan tengah dengan depan ni pun adalah sama besar lah. Sama juga dengan yang ni, prisma ni. Prisma ni pun kerata rentas dia untuk tapak dia tetap sama. Walaupun di tengah, walaupun di bawah dan juga di atas ni pun tetap sama dia punya saiz dia. Okey, dan juga sama juga dengan kerata rentas bagi silinder. Silinder ni pun sama lah. Kerat di ujung ni pun tapak dia tetap sama. Di sini tengah pun sama, di belakang ni pun sama juga. Okey, ni permulaan asas yang kamu kena tahu. Setiap benda tu kalau dipotong macam mana pun kita tengok bentuk asas tu bentuk apa untuk kira tapak dah tu. Okey, baik. Kita tengok pula untuk yang rumus yang pertama iaitu isi padu prisma. Prisma ni kalau dalam buku teks tu dia macam maklumkan dia kata apa? Bentuk kuboid pun merupakan prisma lah. Di mana kuboid tu kalau dibelah dua kita akan dapat bentuk prisma. Jadi sebab tu dia punya asas dia kuboid tu dia boleh dinamakan sebagai prisma lah. Kalau dalam ikut buku teks tu memang dia akan namakan sebagai salah satu daripada prisma. Kuboid, kubus. Okey, sama lah. Okey, di mana dia punya jalan kira dia ataupun rumus dia adalah luas kerata rentas. Tadi luas tu macam prisma atau kuboid tu dia ada luas dia tu kerata rentas tu darab dengan tinggi dia. Maka kita akan dapatlah isi padu bagi prisma tersebut, sama ada prisma tersebut bentuk segitiga ataupun segi empat. Okey, seterusnya isi padu silinder. Silinder ni bentuk dia bulat dengan segi empat. Maka isi padu dia akan jadi macam ni lah. Pi J darab dengan kuasa 2 darab dengan T. Pi ni 22/7 darab dengan jari dia. Dan juga di kuasa 2 dan juga darab pula dengan tinggi. T ni maksud dia tinggi dia. Okey, seterusnya isi padu piramid. Piramid ni bentuk segitiga, gabungan segitiga dengan segi 4 sama. Okey. Jadi tengok sini lah. Dia maksud isi padu 1/3 ni darab dengan luas tapak. Luas ni kita kena ambil luas segi 4 tu lah. Dan juga tinggi yang diberi tu, yang dalam segitiga tu. Okey, kita akan dapat untuk isi padu piramid. Dan seterusnya yang keempat iaitu isi padu kon. Okey, kon ni dia menggunakan situasi
lebih kurang macam ni lah. Okey, dia gunakan 1/3 juga macam isi padu piramid, tapi dia darab dengan pi j kuasa 2 darab dengan T. Ni dia punya beza dengan yang ni. Ni yang keliru, kon dengan piramid. Okey, dan yang terakhir untuk isi padu yang kita kena tahu ialah isi padu sfera. Isi padu sfera ni macam bentuk bola tu lah. Okey, jadi asas dia diambil sini adalah 4/3 darab dengan pi j kuasa 3. Okey, jadi jangan tanya saya pula pasal puas sini kuasa 2, sini kuasa 3. Jadi itu adalah benda tu kami rujuk dalam buku teks. Dalam buku teks dan penerangan lebih jelas lah, tapi saya nak ringkaskan ni cara guna dia lah, untuk macam mana kita gunakan sesuatu rumus. Okey, kita tengok pada hitung lah. Okey, standard pembelajaran kita yang baru iaitu menghitung lah isi padu. Okey, kita akan rujuk pada jom cuba 6.4 di muka surat. Kalau kita tengok tu di muka surat 115. Nah, kalau 115 tu kamu tengok jom cuba 6.4 soalan nombor 1 lah. Dan kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bentuk 3 dimensi. Okey, soalan dia yang pertama lah, hitung isi padu bentuk berikut. Okey, bentuk yang pertama dia begitu adalah soalan nombor 1 tu dia bagi bentuk dia gabungkan bentuk kon dan juga bentuk sfera. Jadi formula yang terlibat untuk dua-dua ni adalah yang pertama sekali adalah kon lah. Kita kena guna formula kon, dan juga yang kedua kita kena guna formula sfera. Okey, sfera ni nanti sikit special ya. Saya akan bagi sikit dia punya tip dia. Kalau dia bentuk macam ni nak kira macam mana. Ni yang asas kalau sfera bulat lah. Tapi kalau dia separuh macam ni nak kira, okey, kita tengok segi step dia. Okey, kita tengok yang pertama, isi padu kon. Isi padu kon ni dia guna 1/3 darab dengan pi j kuasa 2t. Okey, pi tu adik, pi dia kita dah tahu dah 22/7. Yang kita nak tahu sekarang ni jejari. Jejari dia sini dia bagi berapa? Dia bagi adalah 5. Okey, jejari dia adalah 5. Tinggi dia sini dia bagi adalah 12. Jadi dia bagi siap-siap maklumat. Jadi kita hanya isi saja dalam ruang kosong tu. Maksud dia sini 1/3 darab dengan 22/7 tadi pi 5 kuasa 2 ni memang ni adalah jejari ya. Jejari ni dan darab 12. 12 ni pada tinggi kon tersebut. Maka kita akan dapat tekan kalkulator. Kita akan dapat terus jawapannya adalah 314.29 lah, tapi dia dalam bentuk pecahan. Tapi kita tekan balik ABC, dia akan dapatlah 314.29. Kita bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, dia akan dapat 314.29 cm padu. Okey, ini untuk isi padu kon. Dan seterusnya, isi padu sfera. Isi padu sfera ni pula dia gunakan 4/3, tapi dalam isu ni dia dapat sfera ni hanya separuh saja. Separuh sfera. Bila separuh sfera, otomatik kita tambah satu lagi depan dia tu. Iaitu 1/2. Yang belakang ni kekalkan. Ni 4/3 dikekalkan. 22/7 ni masuk balik. Dan jejari dia pun 5 kuasa 3 lah. Jadi tekan kalkulator direct, kita akan dapat macam tadi lah. Dalam bentuk pecahan, dan kita tukar tekan ABC balik, dia akan dapat dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita akan dapat 261.90 cm padu. Jadi kedua-dua ni kita dah dapat. Cuma nanti dia nak hitung isi padu lah. Maksud dia kena jumlahkan dua-dua ni lah. 314 dengan 261 ni. Okey, hitung macam mana jumlah isi padu. Kita hitung tambah macam biasa lah. 314.29 tambah 261.90. Kita akan dapat jumlah sekali kedua-dua ni adalah 576.19 cm padu. Jadi selesai untuk soalan nombor 1. Kita gunakan dua formula ni lah, dua rumus ni, iaitu sfera dan juga isi padu kon. Okey, soalan seterusnya soalan nombor 2 lah. Soalan B dah lah. Soalan nombor 1 lagi, tapi soalan B. Okey, soalan B ni dia melibatkan bentuk kubus dan juga piramid. Okey, jadi automatik kita kena guna prisma lah. Bila sebut kubus mesti guna prisma. Dan juga kita akan guna piramid punya inilah dia punya rumus. Jadi cara step pertama kita kira dulu dia punya kubus ni di bawah ni. Okey, kubus ni paling senang lah. Dia macam segi 4 lah. Panjang darab lebar untuk luas, tapi kalau untuk isi padu kena darab satu lagi je, iaitu dia darab 3 kali lah. Contoh sini dia bagi panjang sini 8, pasal sini 8 sebab dia segi kubus. Bila kubus semua sisi ni adalah sama panjang. Jadi kalau sini 8, di sini pun akan 8, sini pun 8. Okey, jadi 8 darab 8 darab 8 kita akan dapat 512 cm padu lah untuk kubus di bawah ni. Okey, untuk seterusnya piramid. Okey, piramid kita guna rumus ni lah. Okey, bila guna rumus ni iaitu ni lah 1/3 ni.
Okay, luas tapak ni maksud apa? Ni piramid ni ada luas tapak kan. Okey, jadi sini kalau 8 darat 8 lah. 8 darat 8 kita dapat luas tapak dah. Dan juga 5 ni apa dia? 5 ni ambil daripada sini lah. Kita sini tinggi sini 8. Okey. Tinggi keseluruhan ni 13. Jadi 13 tolak 8 kita akan dapat 5 lah ketinggian untuk puncak piramid ni. Jadi sebab tu kita gunakan 5. Jadi tekan kalkulator kita akan dapat 106.67 cm padu. Jadi total dia tu jumlah semua kali adalah 512 tambah dengan 106.67 kita akan dapat 618.67 cm padu. Ini jadi untuk soalan nombor 2 lah, soalan B. Soalan B bagi soalan nombor 1 lah, soalan nombor 1 tapi B ya. Gabungan kubus dan juga piramid. Okey, baik. Untuk soalan yang terakhir kita hari ni iaitu soalan C ni, dia gabungkan bentuk silinder dengan kon. Jadi automatik kita jangan lupa lah ambil bentuk dia punya rumus dia tu untuk silinder yang ni yang dia bagi dalam buku teks dan juga dia bagi kon. Ni kena ingat yang tadi kita dah guna tadi. Jadi benda asas ni jangan silap lah macam mana nak gunakan. Okey, kita selesai satu-satu. Okey, untuk di sini kita tengok dia dah bagi diameternya adalah 4 cm. Jadi jejari dia berapa? Kita hanya perlu bahagi 2 je lah. 4 bahagi 2 kita akan dapat 2 lah jejari dah untuk isi dalam ruangan ni, jejari ni. Okey, jadi macam mana nak buat? Macam ni. Jadi di sini kenapa 2? Sebab 4 ni dibahagi 2 lah. Kita akan dapatlah 2. Sebab apa? Sebab jejari ni separuh daripada dia diameter. Jadi kita dapat 2 lah. 2 kuasa 2 di sini. 22.7 ni adalah pi darat 10. 10 ni mana? 10 ni adalah ni lah. 10 ni tinggi sini. Dia dah bagi 10. Jadi kita darat lah 10. Kita akan tekan kalkulator. Kita akan dapat 125.71 cm padu lah untuk isi padu silinder. Okey, soalan yang seterusnya ni. Ni isi padu kon. Kon macam tadi lah kita kira. Ambil balik 1/3 tu darat balik 22.7 darat dengan ni J dah kita dah dapat tadi kan. 2 darat dengan 4. 4 ni mana? 4 di sini. Iaitu daripada tapak sini kon ni sampai ke puncak dia kita dapat tinggi dia adalah 4 cm dia bagi. Jadi darat terus dengan 4. Jadi kita akan dapat jawapannya 16.76 cm padu lah. Jadi jumlah kesemua sekali adalah 142.47 cm padu. Okey, jadi selesai untuk kita topik bab 6 dah. Saya dah cover untuk macam mana nak hitung luas, macam mana nak hitung isi padu, macam mana bentuk-bentuk dia, sifat-sifat dia. Jadi kita dah cover semua. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan cuba untuk topik baru topik baru berkaitan dengan koordinat. Koordinat ni pun menarik juga, di mana kamu akan menggunakan grid-grid kertas yang ada dalam buku tulis kamu tu. Kotak-kotak tu kita akan guna, kita akan kira satu persatu kotak-kotak tersebut. Jadi untuk kelas seterusnya ni minta kerjasama, tolong sediakan buku latihan lah untuk memudahkan kerja kamu lah. Kamu nak tengok kotak tu macam mana, buku latihan kena ada kat sebelah kamu dan juga di samping buku teks. Okey, jadi selesai untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya harap kamu jawab soal kehadiran yang saya bagi tu. Tik lah situ untuk kehadiran kamu tu untuk menandakan kamu hadir kelas saya. Dan juga seterusnya pastikan jaga SOP dan juga ambil modul baru kita kaedah anti-tarikh ada dalam grup, kita tengok dalam grup. Dan juga pastikan jaga SOP, jaga keselamatan diri dan juga jagalah kamu punya keluarga kamu, diri kita jaga daripada wabak COVID-19 ni. Jadi saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Jadi sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.